Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan membincangkan mengenai satu tajuk, iaitu kesepadan sosial dan perpaduan. Jom kita tengok. Kesepaduan sosial merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti berada dalam keadaan aman dan harmoni. Ia merupakan prasyarat kepada keadaan yang stabil dan masyarakat tanpa konflik. Justeru negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Perancis dan Australia telah meletakkan kesepaduan sosial sebagai satu polisi penting bagi negara mereka. Perbincangan berkaitan dengan kesepaduan sosial pula bukan merupakan sesuatu yang baharu. Malahan, bapa sosiologi seperti Emil Durkheim telah memperkatakan keadaan kesepaduan sosial dalam karya beliau melalui konsep kesepaduan mekanikal dan kesepaduan organik. Kemudian diteruskan pula oleh tokoh-tokoh selepasnya seperti Ferdinand Tönnies, Robert Redfield, Hillary dan sebagainya. Di Malaysia, Samsul Amri Baharudin telah mengetengahkan konsep kesepaduan sosial sejak akhir-akhir ini yang diletakkan sebagai formula penting untuk menguruskan masyarakat plural. Antara lokasi penting berlakunya kesepaduan sosial adalah kawasan kejiranan di mana komuniti berada. Di Malaysia, selalunya komuniti kejiranan terdiri daripada kawasan yang pelbagai etnik, terutama di kawasan-kawasan bandar dan pinggir bandar. Kawasan kejiranan sebegini ditandai dengan pemisahan dan perbezaan sosial yang rencam daripada aspek budaya, agama, bahasa dan latar belakang. Justeru komuniti yang terbentuk sebegini mengalami cabaran dalam membentuk integrasi dan kesepaduan antara mereka. Keadaan ini merupakan impak dan kesan langsung hasil daripada hambatan pemodenan dan industrialisasi. Masyarakat di kawasan ini juga sering berubah bergantung kepada kesedaran mereka. Bagi individu dan keluarga yang mementingkan pendidikan dan berusaha mengubah nasib, mereka akan cenderung untuk melakukan perubahan dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Langkah ini akan membantu membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk memastikan perubahan dan peningkatan dialami oleh masyarakat. Hal ini disebabkan jika peningkatan dalam mobiliti masyarakat gagal berlaku, maka sosial ia akan berada dalam resiko. Baiklah, kita sudah ketahui konsep umum kesepaduan sosial dan teorinya, di mana kesepaduan sosial merupakan perpaduan berbentuk mekanikal kepada perpaduan berbentuk organik, iaitu dunia moden. Terdapat juga pandangan atau pendapat daripada beberapa orang tokoh terkenal. Yang pertama, Emil Durkheim. Beliau merupakan bapa sosiologi yang melihat kesepaduan sosial ini adalah usaha menilai keupayaan masyarakat untuk kekal berhubung dalam pelbagai peringkat pembangunan. Beliau juga melihat kesepaduan dapat dikekalkan melalui kerajaan dan undang-undang yang dibentuk. Kesepaduan sosial amat berkait rapat dengan proses pembangunan sesebuah negara. Selain itu, pendapat Max Weber pula, kesepaduan sosial merupakan idea-idea yang kolektif dan nilai-nilai penting dalam pembangunan sosial. Sementara itu, Talcott Parsons melihat kesepaduan sosial ini merupakan aspek struktur fungsional, iaitu masyarakat bersepadu di mana ia diasaskan dengan sistem nilai yang dikongsi bersama. Seterusnya, tokoh yang terkenal juga ialah Jane Jensen. Beliau menyatakan bahawa kesepaduan sosial digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang bukan sahaja melibatkan negeri atau negara, tetapi komitmen dalam diri, bertanggungjawab dan keinginan untuk hidup bersama dengan harmoni. Akhir sekali, tidak lain tidak bukan, tokoh di Malaysia iaitu Samsul Amri Baharudin telah mengetengahkan konsep kesepaduan sosial sejak akhir-akhir ini yang diletakkan sebagai formula penting untuk menguruskan masyarakat plural. Teori dan konsep kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial atau social cohesion secara umumnya ialah keadaan hubungan masyarakat yang bersatu atau masyarakat yang mempunyai hubungan yang baik dan harmoni walaupun berbeza dari segi agama dan budaya. Ia merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti berada dalam keadaan yang stabil.
Manakala Muhammad Syarifuddin pada tahun 2013 menguraikan konsep kesepaduan sosial daripada perspektif barat seperti Emil Durkheim yang mana beliau melihat kesepaduan sosial sebagai satu usaha menilai keupayaan masyarakat untuk kekal berhubung dalam pelbagai peringkat pembangunan dan ia dapat dikekalkan melalui kerajaan dan undang-undang yang dibentuk. Manakala Talcott Parsons pula melihat kesepaduan sosial daripada aspek struktur fungsional iaitu masyarakat yang bersatu yang diasaskan dengan nilai yang dikongsi bersama. Manakala Judith Maxwell pula melihat kesepaduan sosial dalam dimensi perkembangan ekonomi dan menjelaskan ia adalah proses membina dan mengekalkan perasaan kekitaan ataupun sense of belonging. Dengan itu dijelaskan nilai yang membentuk kesepaduan adalah perasaan keberadaan dan kebersamaan dalam komuniti dan dibina berasaskan perasaan kekitaan. Manakala Stanley pada tahun 2003 pula mendefinisikan kesepaduan sosial sebagai keinginan ataupun willingness dan kerelaan setiap anggota masyarakat untuk bekerjasama antara satu sama lain bagi menjamin keharmonian hidup bersama. Keinginan untuk bekerjasama bermaksud mereka bebas membentuk rakan kongsi dan berpeluang merealisasikan kerjasama dalam aktiviti sosial seperti berbuat baik dengan jiran. Kesepaduan sosial melibatkan pembinaan nilai-nilai bersama dan menyuburkan semangat penglibatan bersama komuniti ataupun disebut sebagai community engagement. Akhir sekali, Syamsul Amri pada 2011 menjelaskan kesepaduan sosial ialah satu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat, khususnya masyarakat yang berbilang etnik kerana wujudnya kesepakatan sosial iaitu social bonding yang kuat yang terbina sejak sekian lama berasaskan interaktif aktif dan pertukaran hubungan positif dan wujudnya ke arah penglibatan semua kaum yang akhirnya membentuk perpaduan. Okey, sekarang saya bersama dengan saudara Dylan. Okey, saudara, bolehkah saudara terangkan sedikit dekat saya apakah yang saudara faham mengenai kesepaduan sosial dan perpaduan? Kesepaduan sosial dan perpaduan merujuk kepada sesuatu keadaan yang mana wujudnya kestabilan, kemakmuran dan keamanan dalam sesebuah masyarakat yang berbilang etnik, agama dan bangsa. Hari ini saya bersama dengan saudari Katrina. Okey, bolehkah saudari cerita sikit apa yang saudari faham mengenai kesepaduan sosial dan perpaduan? Apa yang saya faham tentang kesepaduan sosial dan perpaduan merujuk kepada satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Selamat petang. Hari ini saya bersama dengan saudara Rudi Asok. Okey, apa yang saudara faham mengenai kesepaduan sosial dan perpaduan memandangkan saudara merupakan seorang etnik dan agama yang berbeza di Malaysia ini? Baiklah, selamat petang. Saya Rudi Asok. Saya ingin mengupas sedikit berkaitan dengan kesepaduan dan perpaduan yang ada di Malaysia ini berkaitan dengan sosial. Apa yang saya faham adalah kesepaduan itu keadaan kita di Malaysia. Kita faham dan sedia maklum bahawa di Malaysia ini pelbagai kaum, etnik dan perbezaan. Jadi dengan adanya kesepaduan, contohnya etnik Melayu, Cina, India dan etnik-etnik yang ada di Sabah dan Sarawak akan bersatu padu, itu adalah dinamakan kesepaduan. Dan perpaduan pula adalah keadaan kita di Malaysia ini, masyarakat di Malaysia ini tidak kira kepelbagaian perbezaan dan sebagainya akan bersatu padu dan akan hidup dalam keadaan aman, sejahtera dan harmoni sepanjang masa. Baiklah, mungkin itu sahaja saya punya pendapat, pandangan berkaitan dengan soalan tersebut. Terima kasih. Secara kesimpulannya, kesepaduan sosial dipraktikkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Realitinya, masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik, terutamanya di kawasan bandar. Pembentukan komuniti di kawasan bandar adalah berkait rapat dengan pemodenan.
Pemodenan telah membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk pembentukan masyarakat dan komuniti. Namun, tidak dapat dinafikan, untuk melestarikan kesepaduan sosial, kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran. Soal yang digembar-gemburkan itu adalah merupakan sebahagian daripada cabaran kepada kesepaduan sosial yang dinikmati bersama dan perlu dicari penyelesaiannya. Oleh itu, kelestarian kesepaduan sosial ini perlu dijaga seperti menatang minyak yang penuh.